mari sama-sama kita perhatikan sinopsis bagi hari ini. Pada halaman 86 bermula ayat 45 hingga 46, Allah tahu sikap dan perilaku kaum Yahudi dan Allah membongkar perkara ini. Lebih daripada itu, pada ayat 47 perintah Allah kepada ahli kitab supaya beriman kepada Al-Quran dan ancaman laknat kepada mereka jika mereka ini tidak beriman, malah menukar-nukar istilah-istilah, menukar-nukar perkataan untuk derhaka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambung pada ayat 48, apakah kandungan ayat 48? Dosa yang diampuni dan dosa yang tidak diampuni. Allah maklumkan kepada kita sebagai panduan dan contoh lain perbuatan ahli kitab dan balasannya pada ayat 49 hingga ayat 51. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم. Jom sama-sama kita melihat resolusi bersama sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, resolusi daripada ayat yang ke-45, selalu mohon pada Allah agar lindungi kita daripada musuh. Yang kedua, selalu ambil pelajaran daripada kisah lampau, jangan sampai kita dipalingkan jadi seperti ahli sabt. Dan yang ketiganya, kita elakkan menjadi orang yang selalu kata diri saya ni tak ada dosa, saya ini memang bagus, terbaik. Rupa-rupanya yang paling hancur Allah, kerana Allah tidak akan membantu orang yang rasa dirinya sempurna. Allah, la ilaha illallah. Mari sama-sama kita lihat perkataan untuk kita belajar pada hari ini, iaitu perkataan nasara pada ayat yang ke-45 yang maksudnya pertolongan, bantuan yang besar. 158 kali berulang di dalam Al-Quran. Apakah poin pentingnya dalam hidup kita ini? Kita perlukan pertolongan besar, maksudnya. Kalau kita ketika orang lain semuanya tidak boleh menolong, hanya Allah sahaja yang tempat kita bergantung. Kalau itu yang kita masukkan dalam hati kita, insya-Allah kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Seperti biasa, kita ingin menyambung lagi pengajian tajwid kita. Semalam kita dah sebut beberapa kelebihan, dan hari ini kita nak sambung lagi kelebihan mengetahui ataupun mempelajari sifat huruf. Apakah kelebihannya? Iaitulah kita nak menyambung hari ini kelebihan-kelebihan sifat huruf. Antaranya iaitulah sebagai pelengkap kepada makhraj, kerana ianya memerlukan antara satu dengan yang lain. Menjadi pelengkaplah, kita nak tahu sifat dia. Huruf tempat huruf kita dah tahu, kita nak tahu pula sifat dia. Membantu melancarkan sebutan huruf dengan sempurna. Betul? Kadang-kadang huruf sad contohnya, kita dah tahu tempat keluar, tapi bila kita dapat tahu pula sifat dia, maka dia akan memberikan lagi penekanan ataupun ketepatan kita menyebut huruf tersebut. Dan yang ketiga, membantu memperkemaskan ketepatan sebutan huruf. Dia akan memperkemaskan lagi ataupun memberi ketepatan dalam sebutan huruf yang kita ingin sebut. Contohnya huruf fa, huruf shin, sha, ada sifat dia apa dia, sha. Huruf ta contohnya ketika waqaf, ada sifat apa, ketika kita matikan huruf dia, ada apa, ada berbunyi ke, ada hamas ke, berhampuran ke dan sebagainya. Itu antara kepentingan mengetahui sifat-sifat huruf. Antaranya tadi Ustaz, kalau saya boleh kongsikan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, saya baca tadi pada ayat yang ke-47, kita baca kama la'anna ashabas sabt. Tengok tu, kalau kita tak hati-hati, dia boleh jadi kita baca ashabas sabt, ba hilang, ta hilang. Ataupun ada ba saja ashabas sabt, ta hilang juga. Marah ta.
Berhenti kat rumah ai, tak sebut pun nama ai. Contohlah Ustaz kan. Jadi kena hati-hati. Dia panggil kat situ ijma' harfani sakinain. Bertemu atau berkumpul dua huruf yang sukun, yang mati. Ba sukun, ta pun kita matikan dia dengan sebab nak waqaf. Jadi semua kena bunyi. Ashabas sabt. Ba qalqalah dengan huruf ta. Bat kan. Jadi kena hati-hati kat situ. Itulah pentingnya kita mempelajari ataupun mengetahui sifat huruf. Mudah-mudahan kita akan dalami lagi dalam episod-episod akan datang, insya-Allah. Kita akan pergi detail lagi Ustaz, insya-Allah. Setiap huruf itu apakah sifat-sifatnya? Sifat-sifatnya. Allah